Baiklah, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, nampak tak slide saya? Nampak? Nampak ya? Okey, hari ni saya sikit pendekatan slide ni. Boleh tengok juga nota-nota yang ada ya. Baik, tengah hari atau pagi ni kita akan bincang berkaitan saja usul fiqh, daripada pengenalan sampai berkaitan hukum taklif ya, taklif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah belajar usul fiqh sebelum ni. Saya. Ada ya? Ada Ustaz. Kalau dah belajar ni senanglah nak faham. Ada peringkat STAM pun ada, STPM pun ada, saya diploma pun ada kan. Jadi usul fiqh ni dia berbeza sikit dengan subjek fiqh lah. Usul fiqh ni lebih kepada bagaimana ulama menentukan hukum tu berdasarkan dalil, berbanding dengan fiqh dia lebih pada sifat amali tu ya. Jadi kita lihat definisi usul fiqh ni asalnya dari sudut bahasa dia faham dan tahu. Ini fiqh itu sebenarnya faham dan tahu kalau dalam ilmu akidah dipanggil fiqhul akbar, ilmu ataupun faham berkaitan dengan ilmu yang paling besar iaitu akidah lah. Tapi perbincangan berkaitan fiqh iaitu ilmu tentang fiqh. Jadi sudut istilah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syarak. Ya, hukum syarak ni banyak hukum Dia ada hukum yang wajib, yang harus, yang sunat, yang makruh, haram dan sebagainya. Yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil atau dalil yang terperinci. Maksudnya perbuatan manusia itu apa? Yang ditaklifkan. Perkara wajib, perkara larangan, perkara yang sunat, harus dan sebagainya. Contohnya solat, puasa, zakat, buat baik dan sebagainya lah. Ya, muamalah, menakahat dan sebagainya. Baik. Kemudian pilihan nurut ahli usul. Usul ni maksudnya berbeza dengan ahli fiqh tadi. Ini ahli usul. Usul yang mengkaji asal dalil berkaitan dengan fiqh ni. Jadi fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak ya. Ilmu yang menerangkan hukum syarak yang bersifat far'iyah. Ini cabang-cabang. Kita tak bincang bab usul kita bincang bab furu' ya. Yang dihasilkan dari dalil-dalil yang tafsil. Tafsil maksudnya apa? Yang sifatnya terperinci, khusus, jelas. Dan kalau hadis tu hadisnya mutawatir, hadis sahih begitu. Ya, itu maksud dia. Jadi ahli usul juga kata memberi pengertian mengetahui fiqh dari sudut hukum dan dalilnya. Ini maksud berkaitan dengan fiqh dan dalilnya. Kalau berkaitan dengan fiqh biasa, arahan untuk solat, kita solatlah. Antara ciri rukun dan sebagainya. Tapi masuk bab usul, kita kena lihat dalil, macam mana ulama istinbat dalil itu, mengambil itu sebagai satu dalil yang kuat dan untuk diamalkan. Sebab itu ada berbeza di antara mazhab-mazhab yang ada dalam fiqh ni. Baik, menurut ahli fiqh, itu fuqaha, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syarak. Ini ahli fiqh, yang tadi ahli usul. Fiqh hukum syarak berkaitan apa? Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu asasnya. Ya. Berkaitan kepada siapa? Orang-orang mukallaf. Kita lah orang mukallaf. Anda balik saja dah taklif lah tu. Sebab dia akan menyebabkan dosa dan pahala. Baik. Kita pergi pada secara khusus iaitu usul fiqh. Tadi fiqh secara umum Ini usul fiqh. Usul tu apa? Usul itu ialah yang menjadi asas, asal. Okey. Fiqh kefahaman. Jadi usul fiqh istilah berkaitan dengan pengenalan kepada terhadap hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalil yang detail. Dalam nota dia dah perincikan lah apa itu dimaksudkan dengan pengenalan terhadap hukum. Ya, pengenalan tu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Ya, ada yang tetap, ada yang berikhtilaf benda tu, ya. Kemudian hukum syarak, hukum syar'i itu maknanya hukum-hukum yang 5 tu, asas tu 5 tu.
ya, dan sifat amaliyah ni sifatnya mesti secara amali. Kita bincang berkaitan dengan perkara-perkara amalan, ya, berkaitan dengan perintah, larangan, ya, perkara sunat dan sebagainya, dengan dalil-dalil yang detail. Mana dalil tu ada terperinci dalilnya. Sebab Rasulullah SAW dia diwahyukan oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah perincikan Al-Quran tu dari hadisnya. Dan ulama mengambil istinbat dalil daripada hadis dan Quran ni. Ya, tu antara yang asas lah. Kita bincang lagi berkaitan dengan ijma' ulama, qiyas, aqwalu sahabah dan sebagainya. Baik. Kita lihat faedah mempelajari ilmu usul fiqh. Kenapa kita perlu belajar ilmu usul fiqh ni? Terutama guru kan, kenapa perlu belajar ilmu usul fiqh? Sedangkan kita untuk orang awam, fiqh ni dah cukup dah sebenarnya. Tapi usul fiqh ni mesti pada guru sebenarnya. Yang pertama, kita dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum dengan menggunakan ilmu usul fiqh dalam menetapkan hukum. Ya, maksudnya para ulama dia dah tentukan kaedah mengeluarkan hukum menggunakan kaedah-kaedah ni, ya. Macam-macam kaedah kita guna, nanti akan gunakan dan menentukan hukum ni. Dalam untuk menetapkan hukum tu, bukan senang nak tetapkan hukum tu haram, halal, harus, makruh dan sebagainya. Jadi melalui ilmu ni kita dapat lihat macam mana kaedah ulama mengeluarkan hukum tu. Yang kedua, cara menetapkan hukum berdasarkan dalil dari syarak. Ya. Dalil ni banyak. Ya, hadis ada ratus-ratus ribu hadis, Quran pun banyak. Jadi macam mana ulama menetapkan hukum tu? Contoh dalam Quran ada kalimah min contohnya, mim nun. Ada setengah ulama mentafsirkan min tu sebagai tab'id, sebahagian sahaja yang diwajibkan. Ada kata min tu secara kulli, maksudnya keseluruhan tu. Sebab itu yang membezakan, ada hukum dijadikan sebagai fardu ain, ada hukum dijadikan sebagai fardu kifayah. Menentukan melihat kepada dalil tu sendiri macam mana ulama menentukan hukum. Yang ketiga, mengeluarkan hukum baru. Hukum baru. Zaman Rasulullah tak ada, zaman sahabat tak ada, tapi zaman sekarang ada pula isu-isu yang membangkit. Jadi apa nak hukumkan perkara ni? Itu nanti ulama akan bincanglah. Yang keempat, mengetahui asas hukum syarak dan hikmahnya. Mana asas hukum syarak tu apa? Asalnya ialah daripada dalilnya Al-Quran, As-Sunnah. Asalnya apa? Contohnya hukum jual beli, ikut kaedah Imam Syafi'i, jual beli dia kena ada ijab dan qabul. Aku jual, aku beli. Tempoh tak boleh, dia kena direct terus waktu tu. Tapi macam mana orang yang sekarang ni berjual beli melalui online, seminggu baru dapat barang, 12 hari baru dapat barang, kadang-kadang tak dapat pun. Macam mana kaedahnya? Jadi ulama membincangkan hukum tu, ya, kaitan dengan tu, asas hukum tu sebagainya. Apa hikmah dia? Yang seterusnya, cara mengeluarkan hukum dari dalil. Macam mana ulama nak keluarkan hukum dari dalil? Sebenarnya saya jelas nantilah, ya. Contohnya ayat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat tu. Berkaitan dengan hukum niat itu, bagaimana ulama jadikan sebagai satu asas dalam setiap ibadah fardu mesti ada niat. Mesti ada niat, tu syaratnya, rukunnya, ya. Kalau tak jadilah, tak dikira sebagai ibadah, dikira sebagai adat. Contohnya orang yang mandi wajib dengan mandi biasa. Mandi wajib ni bila dia niat mandi wajib, maka dia dapat hukum dia pahala bagi dia. Dan dia sebagai hukum tuntutan syarak bagi dia. Tapi kalau mandi biasa je tanpa niat, itu maka dia jadi adat. Itu beza dia. Kemudian mencari yang kukuh dan pendapat yang berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal hukumnya. Baik. Dalam kaedah perbincangan dalil ini banyak hukum, ya. Jadi banyak dalilnya. Jadi mana yang kita nak ambil yang paling kuat? Ya, paling kuat. Contoh kita lihat dalam bacaan surah Al-Fatihah, bismillah dan surah Fatihah. Imam-imam yang lain mengatakan bahawa Fatihah itu bukan satu ayat dari surah Al-Fatihah, bismillah bukan satu ayat dari surah Fatihah, berbanding dengan mazhab Syafi'i atau golongan Syafi'iyah mengatakan bismillah satu ayat daripada surah Fatihah. Maka siapa tak baca bismillah maka tak sahlah solat dia. Tu. Maknanya ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i dia ada dalil yang paling kuat untuk kita beramal dalam hukum tu. Walaupun dengan pandangan mazhab Hanafiyah,
Hanabila, Malikiyah, dia ada dalil sendiri untuk pegang untuk dalil dia. Itu contohnya lah. Baik. Seterusnya, kita pergi pada sejarah perkembangan penentuan hukum ni. Usul fiqh ni, maknanya dari sudut perjalanan perkembangan hukum ni, para ulama bincang ada 3. Yang pertama pada zaman awal Islam, yang kedua zaman penyusunan ilmu tu, dan yang ketiga zaman selepas penyusunan ilmu tu. Baik. Bila kita lihat zaman awal Islam ni, dia melibatkan para sahabat dan tabi'in. Sebenarnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebenarnya hukum tu. Zaman penyusunan, zaman mujtahid. Ini dah mula zaman ijtihad, Lepas zaman tabi'in ni zaman ijtihad lah. Antara Imam Syafi'i mujtahid, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya tu lah, golongan-golongan mujtahid. Yang ketiga zaman selepas penyusunan ni, dah ada mujtahid ni, apa yang berlaku, itulah golongan. Contohnya dah ada Imam Syafi'i, muncul pula golongan-golongan dipanggil Syafi'iyah, antara Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi dan sebagainya lah. Jadi ada pecahan-pecahan ni tu, untuk tempat. Baik, kita lihat zaman awal. Zaman awal zaman siapa? Zaman sahabat dan zaman tabi'in. Dua zaman awal ni. Bila zaman awal ni, zaman sahabat mudah. Maksudnya apa-apa hukum rujuk pada para sahabat terus. Sebab apa? Sahabat ni duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada suatu perkara peristiwa, dia terus rujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat yang lain yang lebih hampir. Contohnya berkaitan perkara-perkara hukum-hukum berkaitan solat, rujuk pada Rasulullah terus. Berkaitan perkara perihal perempuan, rujuk pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Contohnya, Tapi ketika ini bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat, maka sahabatlah sebagai rujukannya. Kenapa sahabat? Dia terus keluar hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat yang paling memahami Quran dan Sunnah, berbanding dengan generasi-generasi selepasnya. Faktornya yang pertama ialah bahasa Arab. Sebab bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis bahasa Arab Quraisy. Dia bukan bahasa Arab yang lain ni, bahasa Arab Quraisy. Jadi siapa yang memahami bahasa Arab Quraisy ni? Para sahabat, sebab dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Quraisy sekali. Dan kalau ada pun orang Ansar, orang Madinah, dia juga memahami bahasa Arab yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua ialah asbabun nuzul. Rasulullah SAW bila turunnya wahyu padanya, maka berserta dengan sebab turun ayat tu berlaku peristiwa tu, dan sahabat wujud pada ketika itu. Jadi para sahabat boleh menentukan hukum berdasarkan asbab penurunan tu, asbab penurunan ayat tu. Dan yang ketiga ialah sahabat ni tidak lain tidak bukan sebagai perawi. Dipanggil rawi a'la, rawi yang paling tinggi. Sifatnya mutawatir, sifatnya sahih, maknanya siqah, dia tidak illah, tidak syaz, apa lagi sifat-sifatnya, maknanya adil, dhabit sifat ni. Ini kebanyakan para sahabat. Jadi sebab itu para sahabat dia terus jadi rujukan untuk menentukan hukum. Baik. Kemudian zaman di bawahnya ialah zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Zaman tabi'in ini menggunakan kaedah tertentu yang belum membuat kesimpulan hukum. Dia dah ada hukumnya tapi tak boleh nak buat kesimpulan lagi. Dia tertentu kepada siapa yang diikutinya. Siapa diikutinya. Sebab itu kalau kita ni, tak salah saya, bila mana kita ikut mazhab Syafi'i, rantaiannya sampai kepada sahabat, antaranya Abu Bakar dengan Umar. Itu ada sahabat lain antara kepada Abdullah bin Mas'ud contohnya, sebagainya lah. Abu Hurairah contohnya. Sebenarnya bukan itu maksudnya Allah SWT. Dia kadang Abu Hurairah. Sebab orang antara yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi namun belum ada kaedah susunan dalam bentuk ilmu yang tersusun. Dalam zaman ni belum ada yang disusun dengan baiklah. Nak cari kitab-kitab dalam ni pun tak ada lagi. Cuma daripada ilmu para tabi'in. Mana tak ada lagi. Belum ada. Ada pun manuskrip sendirilah para tabi'in buat. Baik. Kita lihat zaman penyusunan. Bila masuk zaman penyusunan ni, kenapa perlu zaman penyusunan? Yang pertama ialah sebab banyak masalah baru yang timbul. Banyak isu-isu fiqh yang timbul. Sebab dah bercampur dengan orang yang bukan Arab ni. Dan ketika itu zaman dah berubah.
budaya pun ada dah bercampur, maka banyak isu-isu ataupun masalah yang timbul. Jadi nak selesaikan hukum tu melalui apa? Kena lihat balik kaedah-kaedah tu. Yang kedua, penguasaan bahasa Arab di kalangan orang Arab agak lemah. Sebab apa? Sebab dah bercampur dengan orang Ajam. Ya. Antara faktor yang lain ialah sebab orang Arab ni dia banyak dialek. Kadang-kadang dia tak guna bahasa Arab fushah mereka sendiri. Tak percaya pergilah negara Arab sekarang pun, tak semua guna bahasa Arab yang asal ni. Ya, mereka menggunakan bahasa Arab yang sendiri. Itu sebenarnya sebab nak tahu tentang hukum ni. Ya. Macam orang Melayu jugalah. Ya, masa orang Melayu ni maksudnya yang pakar bahasa Melayu kadang-kadang bukan orang Melayu pun, orang lain pun, ya, sebab dia belajar mendalami. Kita ni bahasa yang kita cakap lah. Yang ketiga, perluasan wilayah-wilayah Islam dan percampuran orang Arab dengan orang Ajam. Ya, maksudnya bila dah buka kota-kota dalam Islam, jadi di sana banyak dia punya perkara-perkara yang melibatkan hukum, ya, budaya dan sebagainya. Jadi tak bercampur tu dia lain. Yang keempat, munculnya perdebatan antara umat Islam, khususnya dari dua kelompok besar, ahli hadis dan ahli ra'yi. Ya, ni. Bila bab hukum ni ada perdebatan, perbincangan. Ya, bila perbincangan ada kumpulan ahli hadis, dia berpegang dengan hadisnya. Ada orang yang berpegang dengan ar-ra'yi, maknanya tafsiran bagi hadis-hadis dari dalil tertentu. Jadi perbincangan itu melahirkan satu hukum yang dipegang. Okey, ini antara zaman berlaku zaman penyusunan, ya. Baik, contohnya ialah Imam Asy-Syafi'i. Kita bincang Imam Syafi'i sebab kita bincang Imam Hanafi, Ahmad bin Hanbal ataupun Maliki ataupun Zahiri dan sebagainya. Jadi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dianggap sebagai pengasas ilmu ini melalui kitab yang asal Ar-Risalah, ya. Maksudnya dah bincang, ya? Imam Syafi'i dah tulis dah berkaitan perkara-perkara ni, dan juga membincangkan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga Imam Syafi'i itu dah bincang berkaitan dengan ijma', qiyas dan aqwalus sahabah. Ini aqwalus sahabah ni dipanggil sebagai apa? Sebagai hadis maqtu'. Maqtu', maqtu' ni maksudnya disandar kepada sahabat. Sahabat. Kata-kata sahabat pun kadang-kadang boleh dijadikan sebagai hukum. Sebab rasanya kita dah belajar ulumul hadis ke? Belum ya? Ada belajar ulumul hadis tak dulu? Tak ada ya? Macam ni, hadis kadang-kadang dia jadi marfu', hadis marfu' sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambillah sebagai hukum. Tak ada lalu, tak masalah. Tapi ada yang hadis mauquf, mauquf bukan maqtu', mauquf. Hadis mauquf ni hadis yang disandarkan kepada sahabat yang bicarakan hadis tu, bukan nabi, ya, sahabat. Tetapi sahabat ketika itu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, hukum memakan daging kuda. Ya, hukum makan daging kuda. Rasulullah tak sebut hadis tentang makan daging kuda, tapi ada sahabat ketika mana dalam perang Rasulullah SAW, jadi sahabat ni melihat kuda itu dijadikan sebagai bahan makanan bila mana dah tak ada bahan makanan sebagai dalam perang. Jadi sahabat meriwayatkan hadis itu. Maka itu digunakan sebagai dalil bagi mengharuskan makan daging kuda. Contohlah, dalam riwayat hadisnya. Baik, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ni merupakan menggunakan kaedah ar-ra'yi. Ra'yi maksudnya apa? Ra'yi ni maknanya pandangan berdasarkan dalil. Pandangan dia berdasarkan dalil, ya. Sebab apa? Sebab kita ambil satu contoh hadis di mana Rasulullah mengantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Jadi ditanya kepadanya oleh Rasulullah, dengan apa kamu akan hukum? Jadi Rasulullah menyebut, Muaz menyebut dengan kitab Allah. Lalu ditanya lagi, jika tak ada kitab Allah, dengan apa nak dihukum? Maka Muaz jawab dengan sunnahmu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ditanya lagi oleh Rasulullah, jika tak ada Quran, tak ada sunnah, dua-dua tak ada, maka dengan apa dihukum? Jadi jawab Muaz bin Jabal adalah fi ra'yi, dengan pandanganku. Jadi pandangan sahabat ni jadi hukum, ya. Dan kaedah menggunakan pandangan berdasarkan Quran Sunnah ini juga diambil oleh Imam Syafi'i yang menggunakan. Tetapi penggunaan ini tidaklah terlalu banyak seperti yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah banyak menggunakan ra'yi? Sebab apa? Antara sebabnya ialah Imam Abu Hanifah ni dia duduk di Basrah, di Baghdad sana tu. Dan bila nak cari dalil, jadi perawi-perawi hadis ni kebanyakan di Madinah.
Kebanyakan di Madinah. Madinah ni siapa ni? Imam Malik lah antaranya, ya, di Madinah. Jadi nak dapatkan sumber orang yang pegang dalil hadis tu tak ramai yang ada di Basra, di Baghdad sana. Jadi mereka mazhab Abu Hanifah ni ambil satu dalil yang kuat dan daripada itu dibuat satu ra'i, pandangan daripadanya. Ini sebagai satu hukum. Dan juga Imam Syafi'i juga mengambil hadis-hadis sebagai dalilnya, tapi tak sebanyak Imam Malik. Ya, sebab Imam Malik ni memang guru pada Imam Syafi'i, ya. Dia ni tabi'in atas ni, ya. Jadi di sana Imam Malik menghafal banyak hadis dan pada ketika itu juga ramai perawi-perawi hadis yang ada di Madinah, ya. Dulu dipanggil Hijaz, ya. Hijaz, bumi Hijaz ni antaranya ialah Mekah dan Madinah. Baik. Kemudian kita lihat selepas zaman penyusunan ya. Mana zaman imam-imam mujtahid ni dah habis ni. Mana dah ada imam-imam tu. Jadi untuk kitab-kitab yang berkaitan boleh rujuk dalam nota, ya. Baik, selepas zaman penyusunan ini, iaitu usaha yang pertama, usaha penghuraian dan ulasan terhadap beberapa konsep dan kaedah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab risalahnya, dia dah nyatakan beberapa kaedah, ya. Jadi kaedah ini kaedah dasar, asas, ya. Bila berlaku satu isu, perlu dihuraikan lagi. Jadi para ulama, dipanggil Syafi'iyah, ya, telah menggunakan satu kaedah, iaitu kaedah tariqah mutakallimin, ya, tariqah mutakallimin ataupun dipanggil tariqah Syafi'iyah. Ini imam-imam ataupun murid-murid Imam Syafi'i, ya, pecahan bawah ni. Dia membuat kaedah-kaedah usul fiqh dan mengukuhkan dengan dalil-dalil naqli dan akli, ya. Ada dua, dalil naqli dan akli. Ini kaedah mutakallimin. Zaman ni dah mula. Zaman tu juga dah ada fiqh-fiqh yang lain. Apa? Mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malikiyah dan saya dah banyak dah, ya. Jadi ada golongan lain pada zaman tu menggunakan tariqah Ahnaf. Ahnaf ni apa? Tariqah fuqaha, imam-imam dan lain tu, ya. Maksudnya kaedah usul fiqh dibuat berdasarkan hukum yang telah diputuskan oleh imam-imam mereka. Mereka yang follow imam mereka, ya. Kalau ada percanggahan, mereka akan buat sual berdasarkan pandangan imam mereka, ya. Itu dia. Dia kaedah kedua. Yang kaedah yang ketiga ni mutaakhirin. Ini zaman kita lah mutaakhirin ni. Ya, antaranya ialah menggabungkan cara penulisan tariqah mutakallimin dan tariqah Ahnaf, ya. Maksudnya mengambil pendekatan tariqah Syafi'iyah dan juga gabung tariqah fiqhiyah. Contoh, kita lihat tadi urusan jual beli, kan. Urusan jual beli, urusan tertangguh, ya. Urusan tertangguh ni, jual beli ni ada dalam mazhab Maliki, ya, atau Abu Hanifah dipanggil istihsan, ya. Benda tu menjadikan baik, jadikan adat tu jadi baik. Imam Syafi'i tak boleh. Kaedahnya mesti dapat barang, bayar, dapat barang. Tu contoh Imam Syafi'i, kaedah Imam Syafi'i. Tetapi benda dia digabungkan dengan kaedah uruf yang lain. Dia guna pakai begitu, ya. Contoh pembelian di dalam vending machine, vending machine. Mesin tu beli air, masuk duit, petekan keluar. Ikut Imam Syafi'i tak sah. Tapi ikut mazhab yang lain, ambil pandangan yang lain, dia kena pakai dalam tu. Bab sada zara'i contohnya. Sada zara'i tak ada zaman mazhab Imam Syafi'i, tapi ada dalam mazhab Imam Maliki contohnya. Sada zara'i. Maknanya menghalang suatu tu daripada berlaku, ya. Perkara itu dihalang dulu, ya. Itu contoh. Contohnya mengharamkan ketum daripada berlakunya mabuk ataupun menggunakan salah guna, ya. Orang dulu ketum ni sebagai bahan herba, tapi orang sekarang disalah guna. Jadi satu zara'i ialah haramkan ketum tu. Contohnya lah. Itu dalam kaedah-kaedah selepas penyusunan usul fiqh ni. Ustaz. Ya, ada soalan boleh extract, tak masalah. Ustaz. Ya. Boleh dengar tak? Boleh? Ada pelajar dia baru join. Okey, nak apa ni? Nak Ali Aniza. okey, dah. Okey. Okey, beritahu lah, ya. Sebab saya dalam ni, saya pun dalam skrin. Okey, ada nak tanya ke sebelum ni? Nak tanya lagi? Ustaz, Ya.
Saya nak tanya maksudnya kat sini fiqh tu dengan usul fiqh. Usul fiqh ni maksudnya dia berdasarkan masalah semasa manusia ya Ustaz? Usul fiqh ni kaedah macam mana nak menentukan hukum. Dengan fiqh tu, Fiqh ni kita amal hukum yang ada. oh itu beza dia. Beza dia. Fiqh ni kita ada hukum dah tentulah wajib, sunat, harus, haram dan sebagainya. Tapi usul ni kita macam mana ulama nak tentukan perkara tu wajib. Macam mana dia kena wajib, ataupun macam mana ulama mengambil dalil dia jadi sunat. Macam tu. Itu beza di antara perbahasan fiqh dengan usul fiqh. Ya. Anda belajar fiqh, maksudnya kita tahu belajar berkaitan dengan solat, hukumnya wajib. Jadi dalam solat tu ada rukun-rukunnya, kita belajar rukun-rukunnya. Kita belajar syarat sahnya, kita belajar perkara yang batalkan solat. Itu fiqh. Tapi bila masuk dalam usul fiqh, bila solat, apakah dalil solat? Contohnya, macam mana ulama menentukan dalil itu wajib? Contohnya jika jika ada dalam keadaan darurat, macam mana ulama menjadikan perkara itu sah solatnya? Macam itulah. Itu perbezaan pembahasan usul fiqh dengan fiqh. Boleh kot? Boleh ya? Okey. Kita sambung lagi. Jadi kalau saya kata macam terputus, beritahu lah ya. Macam masuk dalam grup tak apa. Okey, saya sambung lagi. Pembahasan usul fiqh. Ini skop pembahasan ya. Baik. Jadi skop pembahasan usul fiqh, yang pertama, mengeluarkan suatu hukum dari suatu sumber hukum. Nak keluarkan hukum yang wajib daripada dalil ni contohnya. Sama ada sumber hukum itu disepakati dari sumber atau dari sumber yang tidak disepakati. Maknanya disepakati oleh kebanyakan ulama, sepakat bahawa ini sebagai sebuah. Ada ulama yang tak sepakat pula. Kita boleh mana-manalah. Maknanya bila diambil tu daripada satu dalil, sama ada disepakati tak disepakati, itu dinamakan sebagai kaedah mengeluarkan hukum. Baik, pembahasan usul fiqh juga melihat kepada ijtihad. Ijtihad maksudnya macam mana seorang itu nak menentukan hukum. Ijtihad dia, bukan senang nak jadi ijtihad ni. Kita dapat satu dalil, kita terus saja. Tak, bukan begitu. Dia ada asasnya, dia kena faham bahasa Arab. Yang Quraisy ni bahasa Arab asalnya, dia kena tahu bagaimana situasinya. Contohnya dalam COVID-19 ni kan, ulama nak tentukan bila solat tu ada penjarakan. Tak pernah dibuat solat ada penjarakan ni. Jadi nak tentukan itu satu hukum tu bagaimana. Jadi orang yang nak berijtihad ni kena pandai hukum fiqh, kena pandai hukum berkaitan dengan, kena tahu berkaitan dengan hukum-hukum dengan kesihatan, juga tahu juga berkaitan dengan hukum-hukum budaya, macam-macam lah. Maksud dia kena tahu sumber, banyak sumber baru kita tentukan hukum. Dari syarat-syarat dan kriteria serta ciri-ciri mujtahid. Yang saya belajar tu minimum kena ada 6 ciri mujtahid. Yang pertama, dia mesti pakar, memang ahli dalam bahasa Arab, mesti. Kalau dia cakap Arab cakap tak betul ataupun tak boleh nak tafsir dan sebagainya, tak boleh. Yang kedua, dia mesti pakar ilmu hadis. Ilmu hadis bukan cakap baca hadis je, dia tahu berkaitan rawi dia, standard rawi dia dan sebagainya lah. Yang ketiga, Quran dan tafsirnya. Kena tahu Quran ni bukan setakat tafsir je, dia kena ada asbabun nuzul, dia faham ayat macam mana, ayat nasah mansuh dia tahu. Tu Yang seterusnya, dia kena tahu ilmu fiqh ni. Ilmu fiqh kena tahu. Ilmu fiqh. Dan seterusnya, dia juga kena tahu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, usul ni contohnya. Dan sebagainya lah. Maknanya ada 6 atau 7 kriteria yang dia mesti menjadi seorang mujtahid. Sebab itu Imam Syafi'i dia juga ada musnad hadis. Dia juga mengeluarkan kitab akidah. Dia juga ada berkaitan dengan fiqh. Dia memang mujtahid memang gitu. Dia bukan satu-satu dia. Ada yang baru masuk ke? Baik.
Seterusnya dalam perbahasan usul fiqh dia ada ta'arud dan tarjih. Ta'arud maksudnya sesuatu yang bertentangan. Saya nak bincang. Datang dalil ni satu, ada dalil yang bertentangan dengan dalil satu dalil ni. Macam mana nak? Tu ta'arud. Tarjih maksudnya dalil ni mentarjihkan, menguatkan, menjadikan dia satu sebagai satu dalil. Serta dilalat atau dalalah. Dilalat ni satu atau dua, ataupun dalalah ni dalil-dalil bukti-bukti. Jadi pembahasan khusus tentang cara menentukan madlul. Nak tentukan yang ini sebagai dalil ni apa? Itu pembahasannya. Madlul ni sebagai dalil. Dan hukum dari Al-Quran serta hadis dan kategorinya. Maksudnya dapat dalil Al-Quran dan hadis-hadis nak tentukan hukum. Kemudian nak tentukan pula madlul, dia sebagai satu hukum ke tidak, atau kategori jenis-jenisnya itu. Okey. Baik, ini perbezaan antara ilmu fiqh dan usul fiqh, sebagai yang tanya tadilah. Kalau kita lihat usul fiqh ni, ulama' tu apa tugas ulama' tu? Usul fiqh dia buat pembahasan terhadap kajian dalil, dan penggunaannya menjadi sandaran oleh para fuqaha, orang-orang fiqh ni, ulama' fiqh. Tapi apa fungsi ulama' fiqh? Fuqaha ni dia bahas tentang memperincikan hukum pada amalan perbuatan mukallaf berdasarkan dalil dalam Quran dan As-Sunnah. Contoh ni membahaskan hukum berkaitan dengan sembahyang adalah wajib. Sembahyang ada wajib. Kalau tak sembahyang dia jadi haram. Itu ada solat-solat sunat dan sebagainya. Yang ini usul fiqh dia bahas tentang apa? Kaji setiap nas. Dalil Quran, dalil hadis nak kaji dia. Guna kaedah tertentu berdasarkan terhadap uslub bahasa Arab dan penggunaannya dalam syariat. Tadi guna kaedah bahasa Arab dia banyaklah kalau kaedah uslub ni, kenapa guna ni, guna penggunaan perkataan tertentu, perkataan tertentu dalam Quran, itu pun melihat kepada hukum juga. Okey, seterusnya. Baik, tugas ulama usul. Antara tugas-tugasnya lah ada 5, iaitu yang pertama mengukur dalil syarak yang umum, dia merangkumi dalil yang disepakati dan tak dalil yang tidak disepakati. Yang kedua, tadi bincang dilalah atau dalalah tu apa? Itu berkaitan dengan cara menentukan petunjuk hukum atau madlul. Merangkumi kaedah istinbat hukum, macam mana ulama nak keluarkan hukum daripada ayat Quran dan As-Sunnah tu. Yang ketiga, ta'arud dan tarjih. Ini pembahasan kaitan dengan pencanggahan antara dalil syarak. Dan macam mana nak tarjihkan? Macam mana nak ambil satu keputusan yang tepat? Banyak dalil-dalil ni. Macam mana nak ambil satu keputusan yang tepat? Yang keempat, ijtihad dan mujtahid. Mujtahid ni persoalan taklid dan muqallid. Kita nak ikut-ikut je ke ataupun kita nak jadi orang tukang ikut? Itulah. Ustaz. Ya. Ada yang nak join lagi. Terima kasih. Okey. Anda belajar di mana-mana? Dalam kereta ada, kat dapur ada. Buka je. Ni dah ramai belum ni? Ada lagi nak masuk tak? Saya nak short screen. Kemudian saya nak report pada ni sebagai kehadiran, sebagai bukti. Tapi nantilah tunggu lama sikit. Okey, saya sambung lagi Baik, kemudian yang 4 tadi ijtihad dan mujtahid, berkaitan dengan persoalan taklid dan muqallid. Taklid ni maksudnya apa? Ikutan mana nak mengikut pandangan tu sebagai. Muqallid ni yang benda yang diikut tu apa dia, dia ada syarat-syarat dia. Yang kelima, hukum-hukum syarak yang umum, hukum-hukum syarak. Jadi merangkumi hukum taklifi dan wadai. Kita bincanglah. Taklifi itu maksudnya pilihan bagi manusia, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itulah. Wadai ini maksudnya perkara-perkara itu menjadi sebab satu hukum. Mungkin dengan sebab, mungkin dengan larangan, mungkin dengan tertentulah. Baik. Selesai dalam nota yang pertama. Ada nak tanya?
Baru selesai nota yang pertama Kita ada 10 nota ni. Saya ringkas je. Kalau tak ada, kita masuk bab yang kedua atau nota yang kedua berkaitan hukum syarak. Baik, hukum syarak hukum syarak dari sudut bahasa ialah menetapkan sesuatu terhadap sesuatu atau pelaksanaannya. Hukum tu ialah menetapkan sesuatu. Maksudnya dia kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni. Macam itulah. Perkara yang kedua istilah iaitu khitab. Khitab ni bicara asalnya ataupun perintah perintah Allah berkaitan segala perbuatan mukallaf sama ada berbentuk iqtida, tuntutan. Tuntutan maksudnya apa? Ni kena buat ni, buat ni, buat ni, wajib Aqimus solah, tuntutan, wajib takhir, pilihan. Pilihan ni maksudnya dia bagi pilih. Pilih contohnya berkaitan dengan kalau tak saya berkaitan dengan Allah saya Muhammad. Membuat perkara-perkara tuntutan lah. Perkara-perkara sunat contohnya nak buat, tak nak buat tak apa. Perkara sunat pilihan. Wada'i ketentuan. Ketentuan ni dengan atas sebab lah. Contohnya orang nak pergi haji man istata' ilahi sabila tu sebagai syarat ketentuan dia. Kalau orang tu tak mampu maka dia tak ada. Tu contohnya. Atas sebab asbab Baik, ta'rifan ahli usul tentang hukum. Perintah atau firman Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Baik tuntutan Tadi saya kata tuntutan itu perintah dan larangan. Ataupun pilihan, kebolehan yang perkara sunat Ataupun wada'i. Wada'i maksudnya menjadikan suatu sebagai sebab, syarat ataupun halang bagi satu hukum. Ini ada 3 perkara itu dia syarat tadi syarat bagi nak pergi haji kena orang mampu. Itu syarat dia. Syarat penghalang contohnya. Orang ni dia puasa, tiba-tiba terlupa dia makan. Jadi terlupa tu penghalang bagi menjadikan hukum ni terbatal. Itu maksud dia. Itu antara konsep antaranya lah. Dan Allah SWT sebagai hakim. Hakim yang maha kuasa. Sebab itu dalam kitab fiqah dia tak guna kalimah Allah, dia guna kalimah asy-syari'. Asy-syari', asy-syari'. Syariat yang menentukan. Siapa syariat tu? Sebab Allah Ta'ala. Ada setengah pandangan tu Rasulullah sebagai syariat. Pada kira gitulah. Ini pandangan Di dalam kitab fiqah bila baca dalam bahasa Arab dia ada syariat. Syariat tu maksudnya apa? Itu Allah yang menentukan hukum tu. Baik. Al-hakim. Hakim mana? Syariatnya hukum. Jadi dari pengertian etimologinya, hakim ini berarti pembuat hukum ataupun yang menetapkan hukum ataupun yang mendatangkan hukum. Tiada lain tidak bukan ialah Allah Ta'ala. Sebab diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Ini dasar satu teori kaedah la hukma illallah. Tiada hukum kecuali bersumber dari Allah Ta'ala. Yang ini kita bincang dalam hukum fiqah Tapi ada mazhab-mazhab akidah yang sesat. Dia mengambil perkara ni, dalil ni sebagai suatu ketetapan yang manusia tak ada pilihan. Begitu. Itu yang salah lah. Sebab bila ada satu ayat ataupun hukum ataupun teori ataupun hadis, dia mesti mengikut asas kaedahnya. Kalau Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada menulis satu buku dipanggil Kaifa Nata'amul Ma'al Hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak bermuamalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dulu ada dikenakan, dibolehkan, bolehlah mana memang boleh pun, mahar bacaan Al-Quran. Bacaan Quran ni sebagai mahar bagi seorang suami yang nak menikahi isterinya. Contohnya, seorang perempuan lelaki nak menikahi seorang perempuan melalui mahar bacaan Al-Quran. Tapi Imam Dr. Yusuf Qaradawi, hadis tu
dia kata tak berapa relevan penggunaannya untuk keadaan-keadaan tertentu. Ya, keadaan tertentu. Contohnya, orang yang tak tahu baca Quran, tak faham Quran, tak mahir baca Quran, macam mana nak diberikan mahar kepada perempuan dalam pernikahan, iaitu Al-Quran. Sebab fungsi mahar ni ialah sesuatu yang memberi manfaat. Kalau dia tak dapat memberi manfaat dengan mengajarkan Quran kepada bakal isterinya, maka dia tak boleh jadi begitu. Itu contohnya, ya. Jadi setengah tu tak menggunakan mahar. Sebab apa? Kaedah tu, dalil tu tak boleh digunakan pada ketika itu. Contohnya, ya. Ala kulli hal, berdasarkan hukum ini dari Allah Taala, la hukmu illallah. Jadi menurut ahli jamaah sunnah wal jamaah berpendapat bahawa pada masa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, tak ada hakim dan tak ada pula hukum syarak. Ya, maknanya semua rujuk pada Allah Ta'ala. Sementara itu, akal fikiran manusia tidak memiliki kemampuan menemukan sebagai dalil. Ya. Sebab akal hanya mampu menetapkan baik atau buruk melalui perantaraan Al-Quran dan Rasul. Sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 15, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Disambung, tak maaf disambung ni. Bukanlah ikan kami orang yang mu'adzibin, yang azab, sehingga kami dibangkitkan rasul, ya. Sebab bila tak ada rasul, maksudnya orang itu tak berdosa, ya. Sebab dalam kitab akidah pun ada golongan yang tidak ditanya dan tidak disoal atau tak disoal, dia diazab dalam alam kubur. Sebab apa? Sebab dia tak ditaklifkan. Antaranya ialah orang ataupun anak yang belum balik lagi, yang meninggal dunia, ataupun orang gila, ataupun yang tak sampai dakwah padanya, maka dia tak dikira dosa. Tak sampai dakwah padanya, duduk tak guru mana tak, jadi tak ada rasul, tak ada sampai sebagainya, maka di sana dia tak ditanya berkaitan taklif ni, ya. Itu sebabnya. Itu contohnya lah. Baik, seterusnya kita lihat pembahagian hukum yang kita dah bincang tadi. Hukum ada dua, iaitu hukum taklifi dan wadai. Taklifi ni apa? Perkara-perkara yang mana ada pilihan bagi manusia, ya. Ada pilihan manusia, yang itu yang ada perkara-perkara tentang dosa dan pahala ni. Jadi perkara itu melibatkan perkara wajib, perkara sunat, perkara haram, makruh dan mubah, ya. Perkara wajib maksudnya bila dia buat dia dapat pahala, ditinggalkan dia dapat dosa. Perkara sunat, buat dapat pahala, tinggalkan tak ada apa-apalah. Haram, buat dapat dosa, tinggalkan dapat pahala. Makruh, tinggalkan dapat pahala, buat tak ada apa-apa. Mubah, boleh buat, boleh tinggal, ya. Baik, wadai pula iaitu khitab ataupun perintah syarak yang mengandungi pengertian bahawa terjadinya sesuatu itu atas sebab atau syarat atau penghalang sesuatu. Ini wadai. Wadai maksudnya dia mendatang. Dia mendatang. Kerana dia mendatang. Dia tak ada hukum asalnya, tiba dengan sebab tu dia mendatang. Okey. Baik. Ini yang pertama, wadai dengan sebab. Hukum menjadikan sebab. Contoh sini, ya. Maksudnya suatu hukum yang jadikan asas adanya musabbab, maknanya ada sesuatu ni dijadikan sebagai asas adanya musabbab, adanya hukum. Artinya dengan adanya sebab terwujudlah musabbab, dengan adanya sesuatu perkara ni maka terjadilah hukum tu, dan dengan tiadanya sebab tak terwujudlah hukum tu, ya. Oleh kerana itu sebabnya harus jelas lagi tertentu, dan dialah yang jadikan oleh syarak sebagai illah atau sebab sesuatu hukum. Contoh, ya, sebab ini, ya, berdasarkan firman Allah Taala, dan dirikanlah solat dari saat matahari tergelincir, di mana Allah menjadikan gelincir matahari sebab wajibnya solat zuhur, ya. Kalau tak ada sebab tergelincir tu, maka tak adalah solat zuhur. Begitulah sebab-sebab ni, ya, berdasarkan hukum, berdasarkan sebab tu. Okey. Yang kedua, syarat. Ya, wazannya syarat, mesti ada syarat. Baik, sesuatu yang tergantung dengan adanya masyrut dan tak adanya, ya,
Maknanya sesuatu itu adanya masyrut yang disyaratkan tu. Mesti ada sesuatu yang disyaratkan, ya. Kalau tak ada, tak adalah tu. Ya. Maka tak ada masyrut. Jika artinya bahawa syarat itu tidak masuk hakikat masyrut. Ya. Kerana syarat itu bukanlah yang dimaksudkan dengan masyrut yang disyaratkan. Oleh kerana itu tidak mesti adanya syarat itu ada masyrut, ya. Tak semesti ada syarat ada masyrut, ya. Tak semestinya macam ni lah contohnya mengerjakan haji, ya. Contoh bagi syarat pula ialah firman Allah Ta'ala, dan mengerjakan haji di Baitullah adalah wajib terhadap manusia, terhadap Allah Ta'ala, ya. Syarat dia wajib, ya. Mengerjakan haji itu wajib bagi siapa yang mampu untuk menyiapkan diri kepada ke arahnya. Itu dia maksudnya, kemampuan mengerjakan haji itu sebagai syarat bagi wajibnya haji. Jadi siapa yang tak patuhi syarat kemampuan, maka kewajipan itu tidak ditanggung olehnya. Maksudnya dengan syarat. Syarat ada apa? Syaratnya man istata' ilaihi sabila. Dia mampu, barulah boleh. Kalau tak mampu, dia tak berdosa. Itulah itu contohnya, ya. Itu wadai, ya. Yang pertama tadi dengan apa? Dengan sebab tergelincirnya matahari, masuklah waktu, wajiblah waktu zuhur. Ini contohnya. Yang ketiga, mani', sesuatu yang menghalang. Sesuatu yang kerana adanya tak ada hukum atau membatalkan sebab hukum, ya. Dengan adanya penghalang ni, maka tak terjadilah hukum tu, ya, atau batallah satu hukum. Contoh, ya, bagi halangan pula dapat diperhatikan mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat qalam, mafhumnya diangkat qalam, maksudnya tidak berdosa ke atas 3 golongan. Orang yang tidur sehingga dia terjaga, kanak-kanak sehingga dia balik, dan orang gila sehingga dia sedar gilanya, ya. Maksud di sini ini halangan-halangannya. Maknanya kalau kanak-kanak buat satu perkara yang salah, tak dia fikir dosa. Sebab apa? Sebab dia tak ditaklifkan lagi, ya. Dia tak tahu nak beza antara baik dan buruk, ya. Kecuali orang dah tahu balik, walaupun dia tak tahu baik yang buruk, dia tetap juga kena azab. Ya. Orang gila buat perkara. Contohnya orang gila membunuh. Tak boleh nak sabit sebab apa dia gila, ya. Baik, menerusi hadis ni, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tidur, usia muda dan gila sebagai mani', penghalang daripada dikenakan dosa terhadap bersalah dengan hukum syara'. Okey. Baik, ada yang nak tanya? Dah habis nota yang kedua dah. Ada yang nak tanya? Ada siapa nak tanya ke? Nak rehat sekejap, berapa orang dah? 14 orang. Kira 19 kan? 5 dah, tak masuk. Okey. Sekejap, ya.
Okey, kita teruskan. Baik, kita masuk dalam bab yang ketiga, iaitu hukum taklifi. Hukum taklifi Baik, hukum taklifi hukum taklifi ni hukum berkaitan dengan perkara wajib, sunat, harus, makruh dan haram Apa maksudnya? Ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf ni yang baligh sifatnya, yang berakal, Islam baik dalam bentuk perintah, maknanya perintah ni perintah Allah Taala atau Rasul, ataupun anjuran untuk melakukannya, ataupun bentuk larangan atau anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Ini perkara yang melibatkan perkara wajib, perkara haram, perkara makruh, perkara sunat dan perkara harus. Harus ni maksudnya bebas buat dan tak buat, perkara harus. Contohnya bab makan. Makan ni perkara harus. Hukum asal ibadah haram selagi ada nas yang memerintahkan kita menyatakan berkaitan hukum solat atau ibadah tu. Hukum asal bagi makan harus, kecuali ada nas yang menjadikan dia haram. Okey. Itu maksud kaedah taklif Baik. Yang pertama kita lihat yang pertama hukum wajib. Baik. Wajib ni apa? Sesuatu perkara yang dituntut agar dilakukan dengan berdasarkan dalil yang mengandungi secara tegas dalam bentuk iqtida, tuntutan iqtida tuntutan. Maknanya perkara ni mesti dilakukan dan ada dalilnya. Hukumnya, bila melakukan perkara wajib, maka Allah berikan kita pahala. Tapi kalau kita meninggalkan hukum wajib, maka kita akan dapat dosa. Ini hukum wajib. Ini jelas ni, bab wajib. Baik. Contoh perkara wajib, perintah Allah Taala solat 5 waktu. Yang kedua, puasa dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, membayar zakat. Itu ada perintah-perintah yang wajib perkara wajib mesti buat. Dan banyak lagi lah perintah-perintah yang wajib. Biasanya dalam rukun iman tu, rukun Islam tu wajib lah semua tu. Baik, dan pecahan-pecahannya. Jadi dalam penentuan hukum wajib ini, dia ada pembahagiannya. Iaitu dari sudut penentuan waktu pelaksanaan dia. Bila yang diwaktukan Contohnya kalau solat kan ada tertentu waktu-waktunya. Solat zuhur ada waktunya, solat subuh ada waktunya Tak boleh kita solat subuh pada solat zuhur. Contohnya puasa pun ada waktunya. Kita tak boleh puasa Ramadan dalam bulan Muharram. Tu berbeza ada pelaksanaan waktunya. Yang kedua, penentuan kadarnya. Ada kadar-kadar tertentu. Contohnya wajib bagi zakat emas, contohnya 2/5% daripada nilai. Contohnya lah. Kadar untuk zakat ternakan lain pula, kadar-kadarnya tentunya tu. Baik, kemudian ada penentuan jenisnya. Ada jenis-jenisnya. Ada jenis yang mesti segera buat, yang boleh ditangguh dan sebagainya. Yang ini pihak yang memikul tanggungjawab. Ini berkaitan dengan perkara-perkara fardu ain ke fardu kifayah. Itulah yang pembahagiannya. Baik. Yang pertama, pembahagian wajib dari sudut waktu pelaksanaannya. Jadi dalam sudut ni ada dua, iaitu waktu mutlak dan waktu muqayyad. Mutlak ni mana terbuka luas, tak diikat dengan waktu. Tak kisah waktu bila pun. Muqayyad ni dia terikat, muqayyad diikat waktu tertentu. Wajib mutlak, contohnya wajib mutlak yang merujuk kepada perkara dituntut oleh syarak agar ia dilakukan tanpa diikat pada waktu tertentu. Contohnya mengqadakkan puasa bagi mereka yang telah meninggal dengan keuzuran. Qada puasa. Jadi qada lah. Qada ni bila-bila masa boleh qada. Tak ada masalah. Yang kedua, waktu muqayyad. Muqayyad ni mana ada tempoh tertentu, waktu tertentu. Contohnya solat fardu ada tertentunya. Waktu subuh ada tertentunya, terbit fajar shadiq sampailah sebelum terbitnya matahari tu kan. Waktu zuhur tergelincirnya matahari, contohnya lah. Waktu puasa Ramadan, dalam bulan Ramadan saja.
dan seumpamanya. Haji pada Zulhijjah saja, tak ada haji bulan Syawal, bulan apa? Bulan Muharram contohnya lah. Tu. Zakat pun ada waktu cukup haul, cukup nisab. Baik, pembahagian berasaskan ketentuan kadar, pun terbagi pada dua, kadar muhaddad dan kadar ghair muhaddad. Haddad ni menentukan, tahdid menentukan. Wajib muhaddad, perkara yang wajib telah ditetapkan kadar yang jelas oleh syarak. Contohnya kadar pengeluaran zakat, zakat fitrah contohnya ada kadarnya. Zakat harta ada kadarnya, contoh zakat harta, zakat wang simpanan, zakat emas, zakat apa lagi, zakat ternakan, pertanian, ada kadar-kadar yang tertentu, muhaddad. Yang kedua, wajib ghair muhaddad. Wajib ghair muhaddad ni perkara yang wajib dilakukan tanpa ditentukan kadarnya oleh syarak. Sebagai contoh, bersedekah pada jalan Allah Ta'ala. Sedekah pada jalan Allah Ta'ala ni ada setengah ulama kata wajib. Contohnya orang nak pergi berperang, kita tak boleh nak pergi perang, kita sedekah apa harta yang kita ada, tapi tak ditentukan kadarnya, dan kadarnya mana, kadar itu fleksibel, bergantung kepada keperluan semasa dan boleh berubah-ubah mengikut keadaan individu yang memerlukannya. Nah, ini tertentu, maksudnya kalau misalnya kata satu negara tu dah terlalu miskin, dalam negara tu ada orang kaya, pemerintah miskin, kaya, dan orang yang paling kaya ni dia kena keluarkan, bagi, walaupun zakat dia dah selesai, dia kena bagi, contohnya. Baik, pembahagian wajib berdasarkan penentuan jenis. Baik, yang pertama ni muayyan. Muayyan ni dia tertentu, ta'yin, tertentu, suatu kewajipan yang dituntut oleh syarak agar dilakukan mengikut jenis yang ditetapkan tanpa diberi pilihan. Contohnya ialah solat, puasa fardu, membayar zakat, bayar hutang dan seumpamanya. Selagi pelaksanaannya gagal mengikut jenisnya, maka tanggungjawab itu terus terbeban padanya. Selagi solat itu tak dilakukan, dia akan berhutang kepada solat tu. Puasa tak diselesaikan, dia akan berhutang puasa tu. Bayar zakat tak dibayar, tetap kena bayar juga. Hutang contohnya, bila berhutang kena bayar hutang kan. Maksudnya selagi tak dilaksanakan ni, maka dia terbeban, ditaklif, akan ditanggungjawabkan atas perkara itu. Maksudnya wajib kena selesaikan, tertentu. Wajib ghair muayyan, ini tak ditentukan. Contohnya kewajipan dituntut oleh syarak dilakukan tanpa dihadkan jenisnya. Sebaliknya syarak telah memberikan hak pada mukallaf untuk memilih salah satu kewajipan yang perlu dilakukan mengikut kemampuannya. Ini contoh diberikan berkaitan dengan hukuman kafarah. Kafarah ni bila melakukan satu dosa, dia hukum kafarah. Kafarah ni wajib, tetapi diberi pilihan untuk melaksanakan atau menyelesaikan kafarah ni. Contohnya kafarah sama ada memberi makan 10 orang miskin, ni kafarah sumpah, ataupun memberi pakaian pada mereka, ataupun membebaskan seorang hamba, atau jika tak mampu juga puasalah selama 3 hari berturut-turut. Ni maksudnya. Ni kafarah, ni kafarah sumpah ni. Kalau ada sumpah contohnya, maka bagi makan 10 orang miskin. Kadar makan tu ikut kaedah zakat lah. Kalau sekata RM7 satu pinggan, bagi makan RM70 10 orang miskin. Contohnya lah. Atau bagi pakaian, ataupun bebaskan seorang hamba. Tak mampu tu, puasa 3 hari turut-turut. Itu contoh ghair muayyan. Dia wajib tapi tak ditentukan. Pilihlah antara yang mana yang boleh. Baik, yang seterusnya, keempat, pembahagian wajib berasaskan pihak yang memikul tanggungjawab. Maksudnya apa? Yang sama ada individu ataupun secara berkumpulan. Baik, yang dikatakan sebagai wajib aini atau fardu aini, fardu ain. Kewajipan yang dikenakan oleh syarak ke atas setiap mukallaf, di mana tanggungjawab untuk melaksanakannya terbeban atas bahu masing-masing. Artinya sendiri punya amal, sendiri punya tanggung dosa dalam pahala. Contoh kategori ini ialah solat khusus, puasa, bulan Ramadan,
fardu haji, menunaikan haji. Menunaikan haji ni individu individu. Sebab itu siapa yang masih lagi tak mampu, dia kena berniat. Niat juga untuk tunaikan haji. Kalau misal kata dah nak sakit dan nak meninggal, tak juga, kena wasiatkan kepada waris. Waris untuk buat badal haji. Kalau tak mampu juga. Baik, itu dipanggil fardu ain. Ini dah faham tu ni. Kemudian fardu kifayah. Kifayah ni bermaksud satu kewajipan yang dibebankan atas orang ramai, namun bukan dilakukan oleh semua orang. Dia cukup dengan sekadar satu kumpulan yang melakukan, yang lain tidak melaksanakan, tak ada masalah. Contoh, ni keadaan negara diserang oleh musuh. Jadi semua orang buat kewajipan mempertahankannya. Jika tidak, semua penduduk tanpa mengira peringkat, pangkat akan menerima kesan negatifnya. Maknanya ada satu kumpulan yang kena pertahankan. Kalau kita ni tentera-tentera yang terlatih lah untuk pergi perang contohnya. Ataupun berkaitan dengan perusahaan jenazah ke, kalau kita paling simple lah. Kalau tak ada orang, maka dosa lah. Gitu Okey. Baik, seterusnya perkara sunat. Perkara sunat ialah perkara dituntut oleh syarak, dilakukan melalui arahan yang tidak tegas. Maksudnya perkara itu, arahan tu bukan perintah, tapi galakan. Hukumnya seorang yang melakukan diberikan ganjaran pahala. Tak melakukan tidaklah berdosa. Dia juga ada nama-nama yang tertentu, iaitu dipanggil nadab, an-nadbu, ataupun nafilah, atau mustahab, atau tatawwu'. Ini nama-nama ni pun dikira sebagai sunat juga. Kalau baca dalam kitab, dia ada perkara nadab ataupun nafilah, sunat nafilah, atau mustahab ataupun tatawwu', itu dikatakan perkara sunat. Contoh solat sunat rawatib, solat hajat, solat duha dan sebagainya. Solat sunat Baik. Jadi ulama bincangkan sunnah ini, perkara sunat ini dibagi pada 3, iaitu sunnah muakkadah, sunnah ghair muakkadah dan sunnah az-zawaid. Muakkadah ni apa maksudnya? Yang digalakkan, yang kan ulama kata hampir kepada perkara wajibnya. Keutamaan tu hampir. Contohnya berkorban bagi orang yang mampu tu sunat muakkad. Gitu contohnya. So maka sunat yang sangat digalakkan daripada perkara keagamaan, sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh solat sunat hari raya contohnya. Sunat ghairu muakkadah itu perkara keagamaan dilakukan oleh Rasulullah namun bukan secara konsisten. Contohnya solat rawatib, banyak 4 rakaat, sebelum solat zuhur, isyak dan sunat sedekah sunat. Dan sunnah az-zawaid iaitu al-fadilah, sesuatu tindakan yang cuba mencontohi kelakuan Rasulullah dalam kehidupan seharian baginda. Contohnya ada adab makan dan minum. Ini perkara-perkara dipanggil sunnah yang Rasulullah buat, kita buatlah. Cara makan, cara minum, cara bercakap, apa lagi? Perkara-perkara seperti sebagainya. Baik, yang seterusnya sebelum kita akhir, ada satu lagi, haram dan sunat. Haram yang harus. Haram ini ialah perkara yang dituntut oleh syarak agar ditinggalkan secara tegas. Ini perintah, larangan. Sesiapa yang melakukannya dianggap berjenayah agama dan berhak menerima kejian dan balasan siksaan di akhirat kelak. Dosa dan iqab, balasan. Sebaliknya, siapa yang patuh dan tidak melakukan perkara haram dapat pujian dan ganjaran pahala. Ni. Jadi haram ni pula ada 2, iaitu haram li zatihi dan haram li ghairihi. Haram li zatihi memang haram betul haram. Haram li ghairihi maknanya asalnya halal tapi dengan sebab lain jadi haram. Itu beza di antara haram li zatihi dan haram li ghairihi. Haram li zatihi perkara yang telah diharamkan pada asalnya. Maknanya kesan buruk secara total, memang buruk sangat. Dan jauh lebih banyak berbanding kesan baiknya. Contohnya pengharaman arak. Arak ni haram li zatihi. Asal hukum arak ada memang haram dah. Jadi sebab apa? Sebab kesannya tu lebih banyak daripada kebaikannya. Sebab bila minum arak, dia mabuk, dia akan cetuskan pembalahan, ketagihan, ada yang pembunuhan dan sebagainya. Walaupun dia kata arak ni kadang-kadang boleh memanaskan badan, tapi sedikit saja dia punya kebaikan tu. Keburukan lebih daripada kebaikan, maka hukumnya haram.
Haram li ghairihi, hukum asalnya ialah halal ataupun harus, ya. Tapi dengan sebab tertentu dia jadi haram. Ya. Perkara yang pada asalnya adalah halal kerana memiliki kebaikan lebih jauh berbanding perkara keburukan, serta tidak pula memberi sebarang kemudaratan. Namun hukum bagi perkara tersebut kemudian berubah menjadi haram atas faktor-faktor luaran. Sebagai contoh, melakukan transaksi jual beli harus, boleh jual beli, tapi menjadi haram di ghairihi apabila dilakukan sewaktu azan dilaungkan. Ini masa masa solat Jumaat, solat Jumaat kan ada dalil dalam Quran tu, dalam surah Jumaat tu. Maka bila laung azan kena tutup semua, ya. Sebab dia dah masuk dalam waktu solat. Alasannya ialah lakuannya pada waktu tersebut menyebabkan kelewatan dan menunaikan solat fardu, ya. Baik. Kemudian pergi pada makruh pula. Makruh perkara yang dituntut oleh syarak agar ditinggalkan, yang bukan cara yang tegas atau pasti, ya. Dia bukan larangan qat'i, tak, tapi diminta untuk tinggalkan. Individu yang lakukan perkara makruh tidak akan menerima kejian ataupun sebarang dosa, ya. Para ulama sepakat makruh satu ialah makruh je. Tetapi ulama Hanafiyah, ya, mereka membahagikan makruh ni pada dua pula, iaitu makruh tahrim dan tanzih, ya, tahrimi dan tanzihi. Ini ulama Hanafiyah saja. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan yang lain-lain tu dia hanya satu saja, makruh satu je. Tapi Hanafiyah dia bagi dua. Okey. Baik. Makruh yang pembahagian menurut Imam Hanafiyah, golongan Hanafiyah, tahrimi itu iaitu perkara yang dituntut oleh syarak agar ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas melalui dari syarak yang berstatus zanni, seperti hadis ahad, ya. Dalilnya hadis ahad, bukan hadis sahih, bukan hadis mutawatir, maaf, Hadis ahad ni dalamnya ada hadis sahih, ada hasan, ada daif. Tapi biasanya ulama akan ambil daripada hadis sahih dan hasan, ya. Ini hadis zanni. Kalau hadis mutawatir, dia confirm terus, larangan terus, ya. Baik. Jadi antara contoh makruh kategori ini ialah meminang pinangan orang lain dan memberi barangan atau memberi barangan yang dimiliki oleh atau dibeli oleh orang lain, ya. Menurut mereka, menurut pandangan mazhab Hanafiyah, makruh tahrimi menyai hukum wajib kerana kedua-duanya hanya bersandarkan pada dalil yang berstatus zanni. Okey. Tapi kalau hukum Syafi'iyah haram, tak boleh meminang orang yang dah dipinang, ya. Tak boleh membeli sesuatu belian orang lain, ya. Orang tu dah beli dah, tapi kita nak beli, tak boleh. Orang yang menjual pun tak boleh nak jual sebab dah ada orang lain. Bab muamalah, ya. Tapi sekarang ni banyak kes-kes menipu, ya. Orang tak tahu hukum, buat sajalah. Jadi itu dah salah dah. Dia belajar juga hukum muamalah ni. Baik, yang kedua tanzihi. Tanzihi di sisi mereka adalah hukum makruh yang sebenar. Ini makruh, ya. Difahami oleh jumhur ulama, perkara yang dituntut oleh syarak agar ditinggalkan bukan dengan cara tegas, ya. Ada juga setengah ulama kata rokok itu dipanggil makruh tahrimi, haram. Bawa kepada kalau dibincangkan dah. Kalau setengah ulama dah bab haram terus, okey. Dan akhir sekali ialah harus. Harus bermaksud perkara yang diberikan pilihan oleh syarak kepada mukallaf sama ada melakukannya atau meninggalkannya. Nak buat boleh, tak buat tak apa. Jadi seorang melakukan perkara harus mendapat pahala jika perbuatan itu disertakan niat kerana Allah Ta'ala, ya. Mandi yang biasa tu lillahi ta'ala, makan lillahi ta'ala, dapatlah itu punya pahalanya, ya. Hukum-hukum harus ada seperti melakukan atau tidak melakukan perkara harus dan tidak berdosa. Contoh makan, mandi dan minum. Sekian. Wallahu a'lam. 12.30 ni. 1 jam je kita ni. Nak tanya ke? Ni boleh ke lama-lama ni? Biasanya online ni 15 ke 30 minit je biasanya lah. Video pun begitulah.
Tengok lama-lama ni jadi pening. Tapi tak apalah. Ada nak tanya? Faham kot 3 tajuk ni. Ada nak tanya tak? Okey ke semua? Kalau kaedah hukum fiqahnya, as-sukut alamatul ridha tu. Maknanya diam, tanya setuju, maknanya okey dah tu. Kalau tak, dia akan tanyalah. Ya. Bolehlah nak tanya-tanya. Kalau nak tanya, tanyalah. Kalau tak nak tanya, saya akan tanyalah nanti, tapi dalam tempat lain lah. Kau pengukuhan dan sebagainya. Nak buat perbincangan ke? Ada? Tak ada? Okey ke ni? Internet problem lah Ustaz, saya tak dapat apa benda. Oh, ya ke? Tak apa, nanti saya upload dalam YouTube. Nanti tengok balik dalam YouTube. Ini saya upload dalam YouTube, InsyaAllah. Tapi saya punya ni pun, Google Meet pun tak ada button record lah. Saya pun pelik, mana button recordnya? Cuba juga cari button record. Tapi saya guna record lain lah. Dia ada change layout, full screen, turn on caption ni apa benda tak tahu lah. Okey lah. Kalau tak ada Caption tu dia buang kat bawah tu. Oh, ya ke? Tak ada soalan Ustaz sebab tak ada kertas soalan. Kalau tu mungkin ada ni juga kot. Tak apa lah, nanti kalau ada kertas soalan tu kita bincang soalan tu. Sekarang ni kita dengarilah kuliah tu. Ya, sebab cara nak menjawab soalan-soalan tu penting juga tu. Yang lain tu mau tahu dia baca sendiri. Cuma kalau ada yang tak faham tu boleh tanyalah yang berkaitan tu. Okey lah ya. Rasanya kalau tak ada saya stop dulu lah. Sebab tu kita habis satu suku kan. Kalau nak tanya, tanyalah. Kalau apa-apa yang berkaitan. Sambil masak ke. Ni ada yang buat kereta ni. Nak ke mana buat kereta ni? Ustazah Husna. Tak apa, terus je. Jangan tekan apa-apa. Saya takut kan ni. Biar je. Okeylah kalau gitu, itu sajalah untuk kita hari ni. Untuk subjek ni, kita akan jumpa lagi pada jam 2.30. Tak print screen je lah. Okey. Okeylah, saya itu saja. Kita tangguh. Ustaz, lepasnya lagi. Ada 2.30. Akidah. Ada daftar tak saya akidah? Oh, 2.30. Okey. Siapa yang ada dan senarai nama tu, masuklah. Okey? Ada. Okey, wallahu alam. Jazakumullah kunnal khairan katsira. Kita tangguhkan atas kafarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.